Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, grup kami ingin membentangkan berkaitan dengan tugasan 2 pentafsiran berterusan bagi subjek EDUP 2132 iaitu Profesional Keguruan yang dikendalikan oleh pensyarah kami iaitu Puan Sarina binti Muhammad Yassin. Kami daripada kumpulan PDPP Pendidikan Khas. Seterusnya, mari kita lihat kepada tajuk tugasan 2 ini iaitu persembahan 20 markah dalam profesional keguruan yang berkaitan dengan tajuk seorang guru perlu bertanggungjawab terhadap diri, murid, ibu bapa, sekolah, masyarakat dan juga rakan sejawat serta profesion. Kami dikehendaki untuk memilih satu isu semasa berkaitan guru, analisis dan bentangkan isu tersebut berdasarkan aspek etika, perundangan dan juga hak asasi manusia. Permarkahan yang akan dinilai ni berdasarkan kepada rubrik yang telah ditetapkan dan kami perlu membuktikan isu yang dipilih tersebut sama ada dalam bentuk artikel, jurnal, berita akhbar, kes yang mendapat perhatian viral di media sosial dan sebagainya. Kami juga dikehendaki untuk menyediakan satu sinopsis ringkasan kandungan persembahan daripada kumpulan kami. Seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan bagi kumpulan kami iaitu diri saya sendiri, Nur Syafiqah binti Hud, pelajar PDPP Pendidikan Khas IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka dan juga rakan saya Nur Aliana binti Basirat, juga pelajar PDPP Pendidikan Khas IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Kami berdua akan membentangkan berkenaan tugasan yang kedua ini berkenaan isu yang akan dibangkitkan. Seterusnya ialah kita lihat pada pengenalan. Profesional keguruan ini merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang individu untuk menjalankan tugas dengan sebaiknya serta mempunyai integriti dan juga accountability terhadap murid dan masyarakat. Guru juga merupakan tonggak kepada hala tuju pendidikan yang menekankan peranan penting dalam meningkatkan kepribadian serta tingkah laku yang sewajarnya dalam diri pelajar. Kenyataan ini saya ambil daripada artikel daripada Zahanim dan Quratul Ain 2018. Manakala menurut Nur Muslihah Muhammad iaitu pada tahun 2021 yang menegaskan guru berperanan sebagai pendidik dan juga pembimbing anak bangsa supaya mereka dapat meningkatkan lagi potensi diri mereka secara menyeluruh demi melahirkan model insan yang seimbang, harmoni serta selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Seperti biasalah, tugas guru ini merupakan seorang pendidik, bukan sahaja pendidik, begitu juga guru perlu meningkatkan lagi potensi diri murid-murid untuk bagi mereka mengetahui keadaan dunia sebenar. Seterusnya kita lihat kepada isu semasa yang perlu kami pilih untuk dibentangkan pada hari ini iaitu guru meminta pelajar untuk menukar agama KPM Siasat Video Tular yang diambil daripada sumber Keratan Akhbar Kosmo. Keratan Akhbar Kosmo ini adalah isu menerangkan berkenaan isu guru meminta pelajar menukar agama yang diambil pada 9 Februari pada tahun ini juga iaitu 2023. Kita lihat dia punya kenyataan berkaitan isu berbangkit iaitu pihak Kementerian Pendidikan KPM telah menjalankan siasatan awal bagi mendapatkan kesahihan maklumat berkaitan dakwaan guru yang meminta seorang murid untuk menukar agama. Kementerian Pendidikan juga telah mendapatkan maklum balas awal daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWP KL berhubung video tular di media sosial pada 8 Februari tahun ini berkaitan dengan dakwaan guru meminta murid menukar agama. Pihak kementerian memandang serius isu tersebut dan menegaskan bahawa hal agama tidak boleh dijadikan bahan persendaan yang boleh menggugatkan keharmonian kaum serta negara.
Okey, seterusnya mari kita lihat video berkaitan isu yang berbangkit berkenaan seorang guru meminta anak muridnya untuk menukar agama kepada agama Islam. Seorang guru didakwa menggalakkan seorang pelajar tingkatan 3 beragama Hindu di sebuah sekolah di Kuala Lumpur untuk memeluk Islam. Galakan itu didakwa akan meningkatkan peluang pelajar tersebut untuk menjadi pemain bola sepak kebangsaan. Ibu pelajar tersebut mendakwa anak lelakinya itu mendedahkan bahawa guru itu telah bercakap kepadanya tentang Islam sejak 6 bulan lalu. Specifically sebab kenapa dia pergi dekat anak saya, sebab anak saya dalam sekolah tu dia atlet olahraga dengan peringkat kebangsaan dalam sukan bola sepak. Di dalam sekolah dan di luar pun dia memang ada dalam beberapa kelab. So, cikgu ni kata kalau you nak namakan sekolah ini, you kena masuk Islam. Kami nak seorang budak Melayu je yang dapat pangkat yang teratas. So, dari isu ni saya berbincang ni, dia selama ni why you tak beritahu saya? Dia kata, saya memang bukan nak convert atau nak masuk dalam Islam. Saya hanya dengar apa yang cikgu cakap tapi saya takkan membuat, dia takkan buat sebelum dia akan tanya saya. But the thing is, dia memang dah ada pressure dekat sana. Ganggu dia punya study and then he worry because his markah dia punya PPD or something dia kata akan terjejas kalau tak follow apa yang cikgu kata. Ibu bapa pelajar berkenaan telah membuat laporan polis berhubung perkara itu. Ketua Polis Daerah Cerazam Halim Jamaluddin mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa siasatan sedang dijalankan. Menurut Vasan, dia dan suaminya cuba menghubungi guru berkenaan untuk mendapatkan penjelasan mengenai mesej tersebut, namun dia telah menyekat nombor mereka. Turut hadir ialah pengerusi Persatuan Agama Ani Hindu Malaysia, Arun Dorasami, yang menggesa Kementerian Pendidikan menyiasat guru berkenaan. This is against the law to try to convince, brainwash and preach to underage. And government schools are not a place for preaching. Our Article 11 is very, very clear. Nobody should be pushed to get involved in any other religion than of his own. Malaysia Kini telah pun menghubungi sekolah tersebut untuk mendapatkan maklum balas berhubung dakwaan itu. Okey, baiklah. Berkaitan dengan video yang ditayangkan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa seorang guru telah memaksa seorang pelajar yang beragama Hindu untuk menukar agamanya kepada agama Islam hanya disebabkan karier sebagai pemain bola sepak kebangsaan. Guru tersebut telah memberitahu, telah memaksa seorang pelajar ini untuk memeluk agama Islam selama 6 bulan. Di sini kita dapat lihat bahawa seorang guru seharusnya tidak boleh memaksa seseorang pelajar untuk menukar agamanya hanya disebabkan karier dalam bidang sukan. Kerana isu yang berkaitan dengan agama ini amat berat, amat Seorang guru amat didakwa berisiko tinggi menggalakkan kerana seorang pelajar ianya tingkatan 3 membabitkan beragama Hindu di keharmonian sebuah sekolah negara. di Kuala Lumpur untuk memeluk Sekaligus Islam. boleh Galakan itu menyebabkan didakwa akan meningkatkan keharmonian peluang pelajar negara tersebut untuk menjadi pemain tercalar bola sepak serta boleh kebangsaan. membabitkan Ibu pelajar tersebut kemarahan, mendakwa anak lelakinya permusuhan itu antara kaum. mendedahkan bahawa guru Oleh itu telah itu, bercakap kepadanya tentang Islam kita sejak 6 sebagai bulan guru lalu. perlulah Specifically sebab mengelak kenapa dia pergi dekat daripada anak saya, sebab anak saya dalam sekolah tu dia membangkitkan isu atlet yang olahraga berkaitan dengan dengan keagamaan ini. peringkat kebangsaan dalam sukan bola sepak.
berlaku disebabkan apabila guru meminta seorang pelajar beragama Hindu untuk menukar agama. Seorang guru tersebut didakwa menggalakkan seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah di Kuala Lumpur untuk memeluk Islam dengan mendakwa ia akan meningkatkan peluang untuk menjadi pemain bola sepak kebangsaan. Hal ini menerusi kenyataan semalam iaitu KPM tidak akan berkompromi dengan perkara yang membabitkan isu yang boleh menggugatkan perpaduan kaum serta agama. Ibu pelajar tersebut mendakwa anak lelakinya itu mendedahkan bahawa guru tersebut telah bercakap kepadanya berkaitan Islam sejak 6 bulan lalu. Perkara ini telah berlaku selama 6 bulan dan pelajar tersebut memberitahu yang dia takut untuk memberitahu kepada ibu bapa mereka berkenaan hal berdemikian. Di sini kita dapat lihat bahawa seorang guru menggalakkan seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah untuk memeluk Islam hanya disebabkan memujuknya untuk menjadi pemain bola sepak kebangsaan. Jadi di sini kita lihat bahawa seorang guru boleh menjejaskan imej perguruan, imej kementerian juga berkaitan isu yang terjadi. Okey, mari kita lihat analisis isu berdasarkan etika perguruan, iaitu isu berkaitan etika guru. Di sini kita dapat lihat guru hendaklah mematuhi kod etika perguruan yang telah ditetapkan di Malaysia yang berfungsi sebagai panduan kepada para guru agar tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh mencemarkan imej keguruan menurut Neka Liu tahun 2016. Kod etika ini juga mengingatkan para guru agar tidak melibatkan diri dalam salah laku semasa memberikan perkhidmatan pendidikan di negara ini. Walau bagaimanapun, kerjaya profesion perguruan pada abad ini tidak terlepas daripada isu-isu yang boleh mencalangkan imej profesion perguruan itu sendiri sehingga boleh menyebabkan pandangan masyarakat terhadap profesion keguruan dipandang serong. Perkara ini memang tidak lepas daripada isu-isu yang akan berbangkit, yang bakal berbangkit berkaitan dengan profesion keguruan dan masyarakat seringkali memandang serong terhadap profesion keguruan ini kerana ibu bapa menganggap guru-guru ini adalah pendidik, pembimbing anak-anak mereka untuk menjadi seorang insan yang berjaya, insan yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan pada masa akan datang. Jadi, isu yang berkaitan ini amat memberi kesan impak yang mendalam kepada kepercayaan masyarakat berkaitan dengan guru. Okey, ibu bapa amat bergantung harap sepenuhnya kepada para guru supaya mereka dapat membentuk dan mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. Namun, berita-berita yang tidak menyenangkan baik daripada segi tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid sering dilaporkan, terutamanya sekali berkaitan dengan isu yang meminta murid menukar agama ini. Isu ini amat keras, orang kata, amat deep kerana dia berkaitan dengan agama sehingga boleh menggugatkan keharmonian negara. Jika kita tersalah cakap, tersalah langkah, terutama sekali yang menyampaikannya adalah guru. Jadi dia merupakan satu kesan yang amat mendalam sehingga boleh menyebabkan masyarakat memandang serong terhadap guru dan boleh menjejaskan imej perguruan. Guru juga seharusnya menunjukkan teladan yang baik terhadap anak muridnya agar menjadi contoh kepada mereka untuk diikuti. Seperti mana yang kita ketahui, guru bertindak sebagai role model kepada anak-anak murid kerana murid akan meniru tingkah laku yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Mereka akan meniru diorang punya percakapan, tingkah laku, perbuatan yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh guru sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, guru perlu berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara.
memikir sama ada perkara itu buruk ataupun tidak. Seterusnya adalah penerapan nilai perpaduan dalam diri seorang guru haruslah ditekankan supaya semua guru di Malaysia akan sentiasa cakna terhadap isu tersebut daripada terus berlaku dan tiada kesalahan dalam pelanggaran kod etika perguruan. Jadi semua guru di Malaysia perlu mengikut, perlu melaksanakan, perlu mematuhi kod etika perguruan yang ada di Malaysia dan sesekali jangan sampai terlanggar kod etika tersebut kerana boleh menjejaskan imej Kementerian Pendidikan serta nama baik guru juga. Seterusnya adalah analisis isu berdasarkan perundangan. Ini terdapat beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan kepada penjawat awam iaitu peraturan-peraturan pegawai awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 serta peraturan-peraturan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Awam 1993. Okey, kita lihat pada peraturan pegawai awam yang pertama. Peraturan tersebut dibuat di bawah perkara 132 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan yang menggantikan Perintah-Perintah Am Kelakuan dan Tata Tertib bab di tahun 1980. Manakala peraturan-peraturan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Awam 1993 yang dibuat di bawah perkara 144 dalam kurungan 5B iaitu Perlembagaan Persekutuan. Okey, kita lihat pada perkara 3A dalam kurungan 1 iaitu seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan peraturan-peraturan ini. Manakala pada perkara 2 pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini boleh menyebabkan pegawai tersebut dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan-peraturan ini. Okey, kita lihat pada kesalahan tata kelakuan dalam perkhidmatan awam iaitu pada perkara 4 dalam kurungan 2 iaitu seorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Okey, kita lihat pada isu yang berbangkit tersebut, isu tersebut telah menyebabkan nama baik perkhidmatan awam tercemar sehingga boleh mengakibatkan masyarakat memandang serong terhadap profesion keguruan serta Kementerian Pendidikan juga. Isu tersebut telah menyebabkan gugatnya keharmonian agama serta negara sehingga boleh mencetuskan kemarahan kepada masyarakat terutamanya masyarakat beragama Hindu kerana perkara tersebut berlaku disebabkan oleh seorang guru meminta seorang pelajar beragama Hindu untuk menukar agama disebabkan hanya untuk menjadi atlet dalam bola sepak kebangsaan. Okey. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Nur Syafiqah binti Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayana binti Basiran akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini iaitu analisis isu berdasarkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia Malaysia berkaitan isu kebebasan beragama. Dalam artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk kebebasan berfikir. Hak ini termasuklah kebebasan untuk menukar agama atau kepercayaannya dan kebebasan sama ada secara bersendirian atau dalam komuniti iaitu boleh terjadi melalui secara terbuka atau tertutup untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, amalan, ibadah dan ketaatan. Seterusnya, di Malaysia, kebebasan beragama juga dijamin di bawah perkara 11 iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan di mana ia menetapkan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Perkara 11 dalam kurungan 1 pula menyatakan tiap-tiap orang berhak
menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal dalam kurungan 4 mengembangkannya. Di sini sangat jelas bahawa dalam negara kita iaitu Malaysia, seseorang berhak untuk memilih agama dan mengamalkannya. Jelas difahami bahawa kebebasan menganuti atau mengamalkan agama tercatat di dalam Perlembagaan Persekutuan dan tidak ada sekatan atau sebarang halangan untuk melaksanakan sebarang jenis upacara keagamaan di Malaysia, iaitu seperti yang terkandung dalam perkara 11. Artikel ini jelas menunjukkan bahawa tiada paksaan dalam memilih agama dan isu yang berbangkit tersebut tidak seharusnya timbul kerana seorang guru berperanan sebagai ejen dalam memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar di sekolah dan bukannya menghancurkan perpaduan tersebut. Seorang guru itu harus menunjukkan contoh yang baik kepada pelajarnya untuk mengeratkan lagi perpaduan kaum seperti saling menghormati antara satu sama lain. Guru seharusnya bertindak sebagai role model untuk mendidik dan membimbing anak muridnya ke arah kebaikan dan menunjukkan contoh yang baik terhadap murid berkaitan perpaduan kaum serta hormat akan agama lain. Seperti yang saya beritahu tadi. Isu seterusnya, isu tersebut telah membawa kesan kepada goyahnya perpaduan kaum di Malaysia dan kesan tersebut telah menyebabkan permusuhan antara kaum iaitu kaum Melayu dan kaum India. Oleh itu, setiap individu perlu cakna akan hak asasi manusia dalam kebebasan beragama dan sentiasa berhati-hati dalam bertutur kata yang membabitkan isu keagamaan maupun perkauman. Di sini kita dapat lihat dua isu ini merupakan isu yang sensitif, iaitu isu keagamaan dan perkauman. Seharusnya seseorang guru perlu bersikap profesional dan berintegriti dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Saya akan meneruskan lagi pembincangan pada hari ini, iaitu implikasi salah laku guru terhadap profesion keguruan. Isu yang telah terceta sini akan menyebabkan atau akan memberi kesan kepada profesion keguruan. Kita boleh lihat di sini implikasi yang pertama ialah profesion keguruan akan dipandang serong oleh masyarakat. Iaitu masyarakat mula hilang kepercayaan kepada guru dalam mendidik anak mereka dengan berkesan. Di sini kita tidak menyalahkan masyarakat kerana mereka berhak untuk mempunyai perasaan begitu, tetapi masyarakat perlu terlebih dahulu menilai sebelum mereka membuat sebarang andaian. Yang keduanya, salah laku ini akan menjejaskan nama baik guru yang bekerja dalam profesion perguruan. Guru-guru lain akan turut menerima tempias daripada tindakan guru berkenaan sehingga menyebabkan guru lain dipandang serong oleh masyarakat setempat. Ini akan menjejaskan atau menjatuhkan diri seseorang guru. Yang ketiga, hubungan guru menjadi
renggang. Okey, di sini kita dapat lihat di mana seseorang murid itu akan berasa tidak selesa untuk meneruskan sesi pembelajaran sehingga menyebabkan guru lain terkena tempiasnya. Okey, implikasi seterusnya ialah berkaitan dengan isu yang berlaku ini. Implikasinya ialah menjejaskan masa depan guru tersebut, iaitu guru terbabit boleh dikenakan tindakan tata tertib jika disabitkan kesalahan. Hal ini akan menjejaskan nama baik guru tersebut dan guru tersebut juga akan dipandang serong oleh masyarakat. Okey, yang terakhir ialah murid akan hilang motivasi untuk ke sekolah, iaitu murid tidak minat untuk ke sekolah, iaitu murid akan merasa tidak selesa dan mengalami gangguan emosi apabila guru tersebut sering memaksa murid itu untuk menukar agama. Okey, kesan daripada ini mungkin akan berlaku peningkatan ponteng sekolah oleh murid dan seterusnya menyebabkan prestasi murid mungkin menurun kerana akan banyak ketinggalan dalam mata pelajaran di sekolah. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pembintangan kita pada hari ini. Berkenaan dengan isu yang berkaitan iaitu isu di mana seorang guru menyuruh anak muridnya untuk menukar agama. Okey, secara kesimpulannya, semua warga guru bertanggungjawab dalam membantu segala usaha bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan bertaraf dunia. Selain itu, guru juga seharusnya mempunyai etika kerja yang baik agar dapat menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja seorang guru itu. Jelas sekali, seorang guru perlu mempunyai sikap profesional dan mempunyai sikap integriti dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk mendidik anak bangsa. Okay, walaupun isu tersebut sedikit sebanyak telah menjejaskan imej profesion keguruan, masyarakat seharusnya bijak dalam menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama dan masih ramai lagi guru yang bertungkus lumus mendidik anak bangsa dengan jujur dan ikhlas. Serangkap pantun daripada saya, kerana nilai setitik rosak susu sebelangnya. Hanya kerana seorang guru yang bertindak sedemikian, seluruh guru akan mendapat nama yang buruk. Okay, di sini peranan masyarakat amat penting, iaitu masyarakat seharusnya menilai terlebih dahulu sebelum mereka membuat andaian atau menjatuhkan hukuman dengan sewenang-wenangnya. Okey, ini adalah rujukan yang telah kumpulan kami perolehi berkenaan dengan isu semasa, iaitu isu berkaitan seorang guru yang menyuruh muridnya menukar agama. Okey, rujukan yang kami telah perolehi ini ialah yang pertama daripada Ahmad Z dan Rahman Hazari pada tahun 2018 dalam tajuk artikelnya iaitu konsep mentoring dalam kalangan guru, satu penelitian awal. Yang kedua ialah Musa
pada tahun 2021 iaitu dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, tahun 2016 dalam artikel isu etika guru, isu kesantunan guru. Okey, isu yang kami pilih ini ialah daripada kami peroleh daripada Keratan Akhbar Kosmo iaitu sedutan berita Astro Awani. Okey, saya ingin mengulas semula apa yang telah kumpulan kami bentangkan pada hari ini. Okey, kumpulan kami telah membicarakan isu semasa berkaitan seorang guru telah meminta pelajar tingkatan 3 yang beragama Hindu untuk menukar agama, iaitu memeluk agama Islam. Okay, di mana guru tersebut memberitahu pelajar bahawa sekiranya pelajar tersebut berbuat demikian, pelajar akan berpeluang untuk menjadi pemain bola sepak kebangsaan. Okay, di sini kita dapat lihat bahawa guru tersebut tidak mempunyai integriti dalam menjalankan tugas, iaitu tidak mempunyai kejujuran dan ketulusan yang perlu ada pada seorang guru. Hal ini jelas dalam kesalahan tata kelakuan perkhidmatan awam, iaitu perkara 4 dalam kurungan 2, seseorang pegawai tidak boleh dalam kurungan D berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Okay, akhir sekali, implikasi daripada isu ini turut terkesan kepada guru itu sendiri, murid dan juga guru-guru lain serta pegawai serta perkhidmatan awam yang lain. Okey, seharusnya seorang guru itu perlu mempunyai ciri-ciri profesionalisme keguruan dalam mendidik anak bangsa kita. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.